Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati dengan izin Allah. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan sekali lagi pada hari ini, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk membaca sedikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga meningati Allah Azza wa Jalla dan juga pernyataan daripada agama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, salah seorang pendakwah yang masyhur namanya Hasan Al-Banna. Kita sebut Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Ulama berbeza pendapat apakah boleh kita menisbahkan kalimah Asy-Syahid kepada seseorang tanpa wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang masyhur, pendapat yang masyhur adalah tidak dibolehkan kita menisbahkan seseorang dengan gelaran Asy-Syahid, melainkan dengan adanya wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan bermakna kita menafikan perjuangan seseorang, tetapi demi tidak melakukan kesilapan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu tentang Allah dalam keadaan kamu tidak mengetahuinya. Maka Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, dalam Jami' As-Sahih, dalam Sahih Al-Bukhari ada bab perihal mengatakan si fulan syahid, si fulan dan si fulan syahid. Maka Imam Al-Bukhari mengatakan tidak, la yajuz, tak boleh meletakkan kalimah syahid kepada seseorang. Sekalipun kita memberi saksi dia orang yang baik, tetapi dibolehkan untuk berkata moga-moga dia syahid. La'allahu hasala syahidan, moga-moga dia mendapat kedudukan syahid. Itu boleh. Maka baik sesiapa pun pejuang-pejuang Islam yang kita muliakan, yang kita hormati, Allah yarham Syekh Abdullah Azam, Syekh Dr. Abdullah Azam, walaupun dunia Islam daripada timur dan barat memuliakan nama beliau, menyebut-nyebut nama beliau sebagai seorang yang disebut sebagai Asy-Syahid, namun dari sudut ilmu hadis, dari sudut istilah fiqh, maka ia tidak boleh memutlakkan lafaz syahid kepada seseorang hamba Allah, melainkan ada wahyu daripada Nabi SAW atau daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh demikian, dibolehkan kita berkata moga-moga dia syahid, moga-moga dia syahid. Hal ini disebut oleh ramai para ulama dahulu dan kemudian. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menegur tentang masalah ini di kalangan sahabat-sahabat ikhwan muslimun, tentang mengatakan Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, walaupun beliau seorang ahli ikhwan, beliau mengatakan tidak boleh diitlaqkan, ditetapkan nama Asy-Syahid, sebaliknya didoakan semoga beliau mendapat syahid. Wala nuzakki 'ala Allahi ahad, supaya kita tidak memberi tazkiyah kepada manusia melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ala kulli hal, saya nak sebut pada malam ini bahawa Syekh Hasan Al-Banna, Al-Imam Hasan Al-Banna, yang kita sebut Al-Imam sebab beliau orang yang memulakan usaha dakwah yang berkesan, yang memberi taksar, memberi kesan yang sangat besar kepada dunia Islam pada hari ini. Syekh Hasan Al-Banna, Al-Imam Hasan Al-Banna, dalam sejarah dia, dalam biografi dia, pernah diriwayatkan bahawa dia pergi ke Kahirah untuk menyampaikan satu ceramah. Dan ketika dia sampai di Kahirah, dia sampai terlebih dahulu, sampai awal. Dia sampai awal. Jadi apa yang beliau lakukan ialah beliau menyusun kerusi di dalam dewan yang akan beliau berikan khutbah atau ceramah tersebut. Dijadualkan Imam Hasan Al-Banna akan memberikan ceramah pada waktu selepas maghrib. Maka sebelum masuknya waktu ceramah, beliau telah sampai terlebih dahulu ke majlis tersebut dan menyusun kursi-kursi dan bangku-bangku yang sedia ada. Maka orang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, bukankah engkau ini orang yang akan memberikan ceramah? Kenapa engkau menyusun kursi? Biarlah orang lain yang buat. Engkau persiap kalau nak ceramah sekali. Yang ustaz ni duduk rehat. Tak payahlah
dia memberikan jawapan yang sama dengan jawapan yang diberikan oleh Imam Ahmad, iaitu aku tidak mengetahui amalan manakah yang membawa aku ke syurga, sama ada amalan aku memberi ceramah atau amalan aku menyusun kursi. Muslimin dan muslimat yang Allah rahmati Allah, maka oleh yang demikian kita tidak mengetahui siapakah di kalangan kita ahli syurga atau ahli neraka. Wa yazubillah, tetapi kita tak tahu. Maka oleh yang demikian mungkin orang yang memberikan ceramah ahli neraka, na'udzubillah, dan mungkin orang yang mendengar ceramah adalah ahli syurga. Maka sebab itu penghormatan kita kepada manusia adalah berdasarkan zahir, namun hakikatnya wallahu yatawalla bis-sarair, Allah yang menguasai perkara-perkara batin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebanyak-banyak syukur yang memilih kita untuk dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan selalu setiap kali dalam kuliah saya akan menekankan tentang fadilah syukur, kerana syukur ini adalah asas kepada ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan dalam keadaan tidak ada syukur, maka ia tidak ada nilai. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilih ayat yang pertama di dalam umul kitab Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW diriwayatkan bersabda, afdalud du'a alhamdulillah. Afdalud du'a alhamdulillah. Yang bermaksud sebaik-baik doa adalah dimulakan dengan alhamdulillah. Maka sebagian pendapat fuqaha seperti Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam ta'liq kepada hadis yang sama, bahawa beliau menyebut mana-mana doa yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan tidak dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin atau kalimah hamdalah alhamdulillah, fahuwa mardud, maka ianya adalah ditolak. Maka oleh demikian mulakanlah doa-doa kita dengan membaca alhamdulillah, kerana ia lafaz syukur kepada Allah Rabbul Izzah wa Jalalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk satu bab yang saya rasa saya belum pernah sentuh secara jelas, iaitu berkenaan dengan peristiwa akhir zaman, tentang kemunculan fitnah-fitnah yang akan menimpa kita semua. Ada beberapa hadis yang saya ingat saya pernah baca di dalam masjid ini, tetapi saya belum pernah sentuh berkenaan dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Cuma malam ini saya tidak berhasrat untuk sentuh secara terus terang atau secara langsung tentang Nabi Isa dan Imam Mahdi, kerana saya melihat bahawa tajuk itu agak berat. Jadi sebelum kita masuk dalam diskusi berkenaan dengan akidah akhir zaman, persediaan umat sebelum berdepan dengan kemunculan Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal, adalah lebih baik sekiranya kita memahamkan masyarakat tentang Islam yang sebenar yang ingin dibawa oleh Nabi SAW kepada umat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya saya ingin mengajak diri saya dan diri tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian untuk kita memperbanyakkan zikir dan tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Di samping kita bersyukur kepada Allah, perbanyaklah tasbih. Dan sebaik-baik tasbih di dalam hadis Muslim ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Di dalam hadis Muslim Nabi menyebut daripada Abu Hurairah bahawa baginda Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dengan kedudukan yang paling mulia, yang tidak ada orang lebih mulia daripada dia, melainkan orang yang membaca zikir ini lebih banyak daripada dia atau sama seperti dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan dalam surah Taha ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah kamu wahai Muhammad di atas apa yang mereka katakan. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan selepas terbenamnya matahari. Wa min ana'il laili wa atrafan nahar la'allaka tarda, dan luangkanlah masa sedikit pada waktu malam
dengan bertasbih kepada Allah. Ana al-lail itu maksudnya adalah sebahagian daripada waktu malam. Wa atrafan nahar. Dan masa sebelum terbitnya waktu siang, la'allaka tarda. Moga-moga engkau mendapat keredaan. Moga-moga engkau mendapat keredaan dan kesenangan. Qala Qatadah. Berkata Imam Al-Qatadah. Siapa dia Qatadah? Qatadah ni dia sama dengan Mujahid bin Jabir. Qatadah, Mujahid, Ikrimah, ini semua murid-murid kepada Al-Imam Abdullah bin Abbas, mufassir di kalangan para tabi'in. Berkata Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimah la'allaka tarda, moga-moga engkau mendapat keredaan atau kesenangan, bermaksud moga-moga engkau mendapat ketenangan. Dan kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat ini dalam surah Taha ayat 130, barang siapa yang membaca siapa yang membaca tasbih pagi dan petang, siang dan malam, dan sebahagian pada waktu malam dia terjaga daripada tidurnya dan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah ni dalam bahasa Arab disebut hauqalah. Disebut hauqalah. Siapa yang nak baca ni, bila dia terjaga di tengah malam dan dia meminta ampun, maka akan diberikan keampunan. Sekiranya dia berdoa, maka akan diberikan apa yang dia minta. Hadis sahih riwayat Muslim dan Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, ayat ini memberi isyarat bahawa orang-orang yang inginkan ketenangan, ingin menjadi redha, la'allaka tarda, ini termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat keredaan, ketenangan, kelapangan hati, maka perbanyakkanlah tasbih. Perbanyakkanlah tasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita berdepan dengan akhir zaman, manusia akan semakin lalai daripada mengingati Allah disebabkan kesibukan duniawi. Dan di antara kesibukan tersebut tidak ada yang lebih dahsyat dan bahaya ke atas kita selain daripada senjata Dajjal, iaitu al-mal. Dalam hadis-hadis ada disebut bahawa di antara senjata Dajjal yang paling besar adalah al-mal, iaitu harta. Karena disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tidak bimbang kepada kita akan fitnah, melainkan dua perkara. Bagi lelaki fitnatun nisa, bagi umat keseluruhannya adalah fitnah harta. Maka fitnah harta ini sangat besar, sehingga disebut oleh Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi dalam kitab Al-Mughni an Hamlil Al-Asbab, bahawa dia meriwayatkan daripada kata-kata Sufyan As-Sawri, salah seorang tabi'in, bahawa Imam Sufyan As-Sawri pernah menyebut tidak ada senjata yang lebih besar bagi iblis dalam menghadapi manusia melainkan kemiskinan. Tidak ada senjata yang lebih besar bagi iblis, yang lebih mujarab di dalam menyekat manusia daripada beragama dan beramal soleh, daripada menakut-nakutkan manusia daripada kemiskinan. Kata Imam Sufyan As-Sawri, manusia semuanya takut kepada kemiskinan. Kita semua takut menjadi miskin, kerana dengan menjadi miskin kita akan lemah dan dihina, dan manusia membenci kepada penghinaan dan lemah. Maka setiap orang akan berusaha untuk menjadi kaya dan akan mengelak untuk menjadi susah dan menderita. Maka betapa ramai orang-orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar kerana takut dan bimbang menjadi miskin. Berapa ramai para ulama yang belak terhadap agama kerana bimbang jika kebenaran diucapkan, dia akan kehilangan kedudukan harta dan pangkatnya. Hal ini sabit dalam riwayat sirah. Kita melihat bagaimana jatuhnya tamadun Islam di Andalus dari Eropah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya yakin tuan-tuan dan puan memiliki anak-anak yang cerdik, yang pandai, yang masuk universiti. Minta anak-anak tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dah besar-besar, cari dalam internet satu perkataan, nama dia Abu Abdullah. Abu Abdullah, Sultan terakhir di Granada. Sultan terakhir di Granada, Abu Abdullah. Beliau adalah raja terakhir di Granada, di Andalus, yang ditewahkan oleh tentera-tentera Salibiyah.
Bagaimana tentera-tentera Salibiyah menguasai satu demi satu istana-istana dan wilayah-wilayah Islam di Andalus adalah menggunakan dua pengaruh. Pengaruh harta dan pengaruh politik. Antaranya ialah dengan berbaik-baik dengan para ulama, dengan mengirimkan hadiah-hadiah kepada para pembesar, sehingga akhirnya pembesar-pembesar ini terhutang budi kepada penjajah, iaitu kepada tentera-tentera Salibiyah. Dibeli kesetiaan dan ketaatan ulama-ulama Islam, sehingga akhirnya mereka tidak memberikan fatwa-fatwa jihad yang sepatutnya dikehendaki oleh umat. Raja yang terakhir yang disebut sebagai Abu Abdullah, beliau dengan akhirnya apabila istana Granada diserang, kota Granada, kota terakhir umat Islam di Andalus ketika itu dikepung oleh musuh, maka tentera Salib ketika itu, Raja Salibiyah ketika itu mengutuskan surat kepada Raja Abu Abdullah dengan memberinya dua pilihan. Pertama, menyerahkan takhta, kami akan memberikan pampasan kepada engkau dan memberikan kau istana ganti di tempat lain, di Morocco, bagi engkau istana ganti di Morocco, dan engkau bebas untuk berhijrah ke tanah air, engkau selamat, tidak akan diganggu oleh kami. Maka raja pun bersidang dengan pengikut-pengikutnya. Adakah kita nak menerima tawaran berserah diri, nak menyerah diri? Sebab kalau kita tak terima, kita akan dibunuh oleh mereka dan dihapuskan. Maka semua ulama-ulama adalah orang yang pertama mencadangkan serah diri. Semua ulama-ulama yang ada waktu itu mencadangkan kita kena serah diri. Kita lemah. Kita tak boleh nak lawan dengan tentera Salibiyah ni. Kita orang Islam lemah. Habislah dah jatuh wilayah Islam. Tinggal kita ya. Macam mana kita nak lawan? Ada pun panglima-panglima tentera jihad Islam yang ada waktu itu seperti Musa bin Nusair. Dalam riwayat, Komander Musa bin Nusair, dalam kata-kata dia yang direkodkan dalam makhtutat, dalam manuskrip sejarah tarikh yang boleh didapati di Turki, beliau mengucapkan satu kata-kata yang masyhur. Sesungguhnya dahi yang digunakan untuk sujud kepada Tuhan takkan sekali tunduk kepada desakan manusia. Sesungguhnya tangan yang mengangkat pedang membela agama Allah tidak akan sekali-kali digunakan untuk bersalah dengan musuh-musuh Allah. Demi Tuhan, biarlah kita berjihad meninggalkan generasi yang mulia, meninggalkan generasi yang mulia yang tidak lemah dan tidak tunduk kepada musuh, lebih baik daripada kita tunduk kepada tekanan musuh dan hina sepanjang zaman. Tetapi kerana raja dia, Abu Abdullah ketika itu berpendapat sekiranya dia berperang, dia akan rugi, dia akan kehilangan takhta dia akan kehilangan negara dia. Dengan kalau dia mengalami kekalahan, lebih baik dia menerima tawaran damai dengan menyerahkan kota Andalus dan kota Granada, dan dia boleh mendapat papasan macam mana raja-raja Melayu buatlah ketika mana dulu British menjajah kan, raja-raja ni semua dia bagi papasan, dia bagi bayaran gaji oleh British, macam itulah. Tapi ini bukan British, ini tentara Salibiyah dari dulu, taktik sama. Serah diri, kami bagi pampasan kepada kamu. Akhirnya Abu Abdullah memikirkan kepentingan dunia, dia menyerah diri. Akibatnya dia tentera Kristian berjaya merampas dan menguasai Eropah dan Andalus, dan sehingga sekarang tidak ada di kalangan umat Islam Andalus yang tahu tentang Islam dan boleh mengucap terus sembahyang. Bahkan kalau dalam rancangan jejak Rasul, dalam siri ke-5 atau ke-6 kalau tak silap saya, ketika dibuat pengembaraan ke Andalus, banyak masjid-masjid sudah ditukar menjadi kandang khizir dan park kelak malam. Masjid-masjid yang bekas-bekas masjid dulu-dulu dah ditukarkan menjadi kandang-kandang babi, dan juga ditukar menjadi park kelak-kelak malam, ataupun menjadi bangunan-bangunan besar, bangunan sejarah yang sudah tidak ada. Sesiapa yang beriman atau orang-orang yang boleh mengucapkan kalimah Allah dan bersyahadat dan menggunakan salat. Bahkan ketika ditemu ramah dalam wartawan TV3, mereka mengaku bahawa mungkin keturunan datuk nenek moyang mereka dahulu mungkin beragama Islam, mungkin Muslim, tapi mereka sudah bukan Islam lagi, sudah menjadi Kristian. Ini akibat penjajahan. Penjajahan bukan satu benda yang mudah, dia satu perkara besar. Maka sebab itu Musa bin Nusair,
panglima perang Andalus ketika itu mengisytiharkan dia tidak akan menyerah diri dalam keadaan tidak melawan. Maka dia riwayatkan dalam sejarah, dia keluar daripada istana dengan menaiki kuda dia, dengan mengambil pedang dia, membuka baju besi dia dan menyentuh ke kamp musuh seorang diri. Dan dia akhirnya terkorban setelah membunuh lebih kurang 30 orang musuh. Dan jenazah dia dimakamkan di situ, dan sampai sekarang ada sejarah menunjukkan keberanian seorang komandan Islam. Hidupnya mulia sepanjang zaman, sedangkan Abu Abdullah ini hidupnya dihina sepanjang sejarah Islam. Apabila dia menyerahkan takhta dia kepada kerajaan Salibiyah, rupa-rupanya kerajaan Salibiyah ketika itu mempermainkan dia, menipu dia. Kerajaan Salibiyah menipu dia. Apa yang berlaku ialah dia diberikan satu istana buruk, istana besar yang terletak di tengah padang pasir, yang terletak di tengah-tengah padang pasir Morocco, yang tidak ada sumber terangan dan sebagainya, untuk menjadi tempat dia mati. Rupanya dia dibuang negeri. Dan dia kemudian mengungkit tentang janji-janji tersebut, tetapi Raja Ferdinand ketika itu hanya mengoyakkan surat perjanjian tersebut di hadapan wajah. Maka dia pada muka begitu. Apa yang dia buat ialah kemudian dia melarikan diri ke Maghribi, yakni Morocco, dan di sana dia bertemu, dia meminta perlindungan daripada Raja Morocco, pemerintah Morocco ketika itu. Dan pemerintah Morocco memberikan dia sedikit wang, memberikan dia sedikit wang dan sedikit belanja untuk membayari dia dan keluarga dia yang melarikan diri dalam 80 orang itu jumlah mereka semua, jumlah ahli istana. Dan kemudian mereka diberikan sebuah banglo, sebuah rumah di Maghribi. Dan disitulah dia menetap. Dan akhirnya menurut para ahli sejarah, tidak lama selepas itu, dalam lebih kurang dalam 80 tahun selepas itu, keturunan Abu Abdullah dilihat berada di pinggir jalan menjadi pengemis. Anak cucu-cucu dia menjadi pengemis. Dan ahli sejarah menyebut dalam catatan mereka bahawa Abu Abdullah dihinakan akibat dia mengkhianati amanah kerajaan. Dia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan hina, dan anak cucu dia mati dalam keadaan hina, miskin, melarat dan menjadi pengemis. Ini cerita betul, saya tak kami. Jadi saya sebut tadi, tuan-tuan yang memiliki anak-anak yang pandai dengan komputer dan sebagainya, boleh minta anak-anak layari internet, cari nama orang Abu Abdullah, Raja Granada yang terakhir, kisah. Tuan-tuan boleh cari apa catatan para ahli sejarah terhadap orang macam ini. Ini adalah amanah daripada Allah Azza wa Jalla, amanah pemerintah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebab itu iblis akan menyesatkan manusia dengan menggunakan takut mati dan takut miskin, menjadikan manusia bimbang dengan kemiskinan, sehingga menyebabkan mereka memilih jalan-jalan kemurkaan yang membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh yang demikian, sama-samalah kita muslimin dan muslimat selalu minta kepada Allah keteguhan hati. Jangan minta hidup yang tak diuji, sebab semua orang kena uji. Tapi mintalah hati yang tahan diuji. Jangan minta hidup yang tak diuji, itu salah. Ya Allah, jangan uji aku tak mampu. Semua orang akan diuji. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku iman dan hati yang mampu diuji. Sebab jika tak diuji, tak akan dapat masuk syurga. So, siapa yang inginkan syurga, maka jalannya adalah diuji. Jadi mintalah hati yang tabah untuk diuji, bukan minta hidup yang senang yang tak diuji. Kerana hanya orang-orang yang kafir yang tidak beriman, orang-orang munafik sahaja yang tak diuji hidup mereka. Dan sebab itu, kalau kita tak mampu sangat dengan ujian terlalu banyak, disunahkan kita membaca doa seperti mana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, karena Nabi SAW, bahawa Nabi SAW selalu membaca doa dan mengajar para sahabat tentang doa apabila bala terlalu banyak. Mana-mana orang yang hidup dia terlalu banyak bala, lepas satu, maka disunahkan dia baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala. Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada jahdil bala, iaitu daripada musibah atau bala yang terlalu besar yang aku tak mampu tanggung. Ini doa Nabi ajar kita. Wadarki syaqa, maksud dia daripada kesusahan-kesusahan yang membawa kepada kesempitan. Wa su'il qada, dan aku meminta perlindungan Engkau daripada su'il qada,
daripada takdir yang buruk. Wa syamatatil a'da, dan aku meminta perlindungan engkau daripada syamatatil a'da, daripada kejian musuh. Ini doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW selalu mengajar para sahabat untuk membaca doa ini di kala bala terlalu berat, iaitu Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Minta perlindungan Allah daripada empat perkara ini. Minal jahdil bala, ujian atau balak yang terlalu besar yang tak mampu nak ditanggung. Wasyaqa, daripada kesusahan yang sempit. Wasu'il qada, daripada takdir yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan daripada celaan-celaan musuh. Minta doa kepada Allah. Selalu minta doa kepada Allah, kerana doa kepada Allah adalah senjata bagi mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjata mukmin. Dan disebut dalam hadis yang lain, doa adalah mukhul ibadah, otak kepada ibadah. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim, kadang-kadang apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila doa itu sampai kepada Allah, Allah akan menerimanya dalam keadaan tiga keadaan. Apabila kita berdoa kepada Allah untuk meminta menolak bala dan sebagainya, maka doa itu akan sampai kepada Allah dalam tiga keadaan. Pertama, ayakuna ad-du'a aqwa minal bala. Pertama, kadang-kadang doa kita tu lagi kuat daripada bala. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, apabila kita berdoa kepada Allah, maka doa kita tu sampai di sisi Allah dalam tiga keadaan. Pertama, doa kita itu aqwa minal bala. Doa kita tu lagi kuat daripada bala. Contohnya Allah nak uji kita dengan bala, takdir yang kita dengan satu bala. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Berdoa dengan bertawassul dengan amalan soleh, berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dan doa kita tu sangat kuat. Orang kita power, doa tu power. Doa yang power ni bukan sebab bahasa Arab dia cantik, bukan sebab dia disusun dengan lantunan ayat yang menarik, bukan. Doa yang kuat ini dengan hati yang ikhlas dan tulus. Doa daripada hamba yang yakin, yang percaya. Maka doa yang begitu kuat kadang-kadang dapat menolak bala. Dia lagi kuat daripada bala, maka doa itu akan menyekat bala tersebut. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, al-yakuna ad'af minal bala. Kadang-kadang doa kita itu dia lagi lemah daripada bala tersebut. Kita berdoa kepada Allah, tetapi doa itu dia lagi lemah daripada bala. Doa kita mungkin tak berapa nak cukup kuat. Doa dah tapi tak cukup kuat. Maka apa yang terjadi ialah, walaupun doa kita lebih kurang atau lebih rendah atau lebih ringan daripada bala tersebut, tak begitu kuat berbanding bala tersebut, maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, doa itu akan mengurangkan momentum bala tersebut. Akan memberi takhfid, memberi diskaun kepada bala tersebut. Maknanya, misalnya bagi orang lelaki, anak bujang nak kahwin, pergi meminang perempuan, pinang-pinang, bapak perempuan tu letak 20,000 tu dia. Hantaran 20,000, mas kahwin hantaran 20,000. Alasan dia GST. 20,000 GST cukai. Dia pun angkat tangan doa, ya Allah bagilah aku permudahkan urusan dan sebagainya, bla 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 urusan. Malam tu bapak perempuan tu mai kuliah ustaz. Ustaz dia cerita, sunnah ni adalah meringankan beban orang nak nikah, mempermudahkan mahar. Nabi kata dalam hadis, sebagai perempuan yang paling berkat adalah yang paling arqas, yang paling murah mahar dia, paling murah belanja dia. Lagi murah belanja, lagi berkat perkahwinan perempuan tersebut. Ustaz pun balik-balik dia fikir balik, 20,000 tolak diskaun, jadilah 10,000. So esoknya dia call bakal menantu ni, dia beritahu, saya dah bincang-bincang balik, saya rasa tak jadilah 20,000, 10,000 jadilah.
Maknanya doa anak muda ni sudah dimakbulkan oleh Allah. Tapi sebab dia tak begitu kuat, dia cuma bagi diskaun lah. Kan? Tapi kalau doa anak muda ni begitu kuat, ya Allah, aku ni miskin, tak mampu, duit tak banyak, duit kedua SP tak boleh nak keluar, kena tunggu mati dulu. Duit kedua SP dia pun pegang, dia pun pergi melabur dekat One NTV, so tak boleh nak keluar. Nak kahwin, ni duit tak ada, belanja mahal, sara hidup tinggi, ni mas kahwin sampai 20,000, macam mana nak cari? Ya Allah, bantulah aku. Doa dia begitu power. Ustaz main, ustaz ceramah, bapa perempuan ni duduk dengar ceramah, apa kata paling berkat adalah yang paling murah mas kahwin. Ustaz pula waktu mood dia baik, ustaz cerita lagi hadis. Nabi pernah mengatakan bahawa sesiapa yang mempermudahkan urusan seorang hamba, Allah permudahkan urusan di hari kiamat. Oh, bapa ni pun semangat. Balik-balik bincang dengan mak perempuan ni, kita bagi free dah lah anak menantu kita. Bagi free dah. Ni anak perempuan lah ni bagi senang lah, bagi senang. Telefon bapak tu, telefon bakal menantu ya, saya rasa tak payah 20,000 lah, RM20 cukup lah. Ini doa dia power. Itu sampai tahap lah. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim, mana Ibn Qayyim kata doa manusia itu kalau dia lemah sekalipun, dia dapat menjadi tahfiz. Itu di sisi Allah. Dan yang terakhir disebut kata ayusawi, samanya doa baina doa wa baina bala. Doa dan bala itu sama berat. Dia setanding. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, maka yataqawwama wa yamna wahidin minha. Maknanya doa tu dengan bala tu sama-sama kuat. Maka apa yang akan terjadi? Maka dia akan bertembung satu sama lain. Kadang-kadang bala tu menang, kadang-kadang doa tu menang. Bergantung kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Begitulah tiga keadaan manusia apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh buka isu ini dalam Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala an dawa Al-Syafi dalam kitab Al-Imam Ibn Qayyim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Baik. Cepat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Sufyan an Abi Hazim. Qala haddatsana Sufyan an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bu'istu ana wa sa'atu ka hadhihi min hadhihi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haddatsana Sufyan, diberitakan kepada kami oleh Sufyan an Abi Hazim, daripada Abi Hazim. Abi Hazim ni gelaran kepada seorang tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar. An Sahl bin Sa'ad, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW annahu qala, bahawa Nabi SAW diriwayatkan bersabda, bu'istu ana wa sa'atu, aku diutuskan di antara aku dengan hari kiamat, kahazihi min hazi. Kata Jabir dalam hadis yang sama, Nabi SAW satu hari bersabda kepada para sahabat, aku diutuskan pada akhir zaman, di antara aku dengan kiamat adalah seperti dua jari ini. Nabi tunjuk jari telunjuk dengan jari tengah. Jari telunjuk dengan jari tengah Nabi silangkan, bukan buat peace itu kita. Nabi ambil jari telunjuk dengan jari tengah ni Nabi silangkan. Nabi silang gini. Lalu Nabi kata, diutuskan aku Nabi SAW diutuskan aku dengan hari kiamat. Jarak di antara Nabi dengan hari kiamat adalah seperti ini. Maknanya dekat. Dia punya kesimpulannya Nabi nak beritahu dekat. Nabi menggunakan bahasa isyarat. Nabi kata di antara aku dengan hari kiamat jarak dia macam ni. Sangat dekat. Hadis ini daripada Sufyan As-Sawri, daripada Abi Hazim. Daripada Abi Hazim Salamah bin Dinar.
Siapa dia Salamah bin Dinar? Gelaran dia Abu Hazim. Beliau meninggal pada tahun 133 Hijrah. Dia pernah satu zaman dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Siapa dia Sulaiman bin Abdul Malik? Khalifah sebelum Umar Abdul Aziz. Sebelum Umar Abdul Aziz. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pernah datang ke Madinah menziarahi Masjid Nabawi. Ketika di Madinah, Khalifah bertanya kepada menteri-menteri dia, ada tak di sini ulama-ulama yang boleh kita panggil untuk beri nasihat dan tazkirah? Jadi macam kita lah. Kita bila masa kita free dan sebagainya tak tahu buat apa, jom kita buat program, panggil ustaz main ceramah. Macam tu lah. Buat aktiviti. Jadi Khalifah ni bila dia sampai di Madinah, dia kata, ada tak mana-mana orang yang kita boleh panggil? Ulama-ulama yang kita boleh panggil bagi tazkirah. Maka kata penduduk Madinah, wazir dia, menteri dia pun tanya kepada penduduk Madinah, dia kata, tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Hazim, seorang tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Khalifah pun setuju, panggil dia Abu Hazim datang. Bila datang Abu Hazim, maka dia datang dengan keadaan memberi salam seperti biasa, seperti memberi salam kepada orang kebanyakan, tanpa ada kata-kata pujian yang melampau-lampau. Macam orang biasa jumpa dengan Khalifah, dia akan bagi salam, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, selamat sejahtera atas kamu wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memberkati kamu, kamulah pemimpin umat Islam, kamulah bla 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 bla. Macam kita lah, ampun tuanku patik menjunjung ampun, beribu-ribu ampun, bla bla bla. Macam kita lah kan? Zaman dulu pun ada, zaman-zaman sahabat pun, zaman tabi'in pun ada lah orang ni. Tapi Salamah bin Dinar itu tak buat macam tu. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Sulaiman. Panggil nama, tak sebut pun nama Khalifah. Ya, Assalamualaikum ya Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Khalifah tanya dia kepada Abu Hazim, wahai Abu Hazim, kau tak kenal ke aku ni Khalifah? Dia kata, sekarang baru kenal. Bukankah kita belum pernah berjumpa? Sebelum ni aku tak jumpa kau, macam mana aku nak kenal kau? Sekarang aku kenal kau Khalifah. Apa hajat kau nak jumpa aku? Maka kata Khalifah, wahai Sulaiman, bagilah kepada aku nasihat. Wahai Abu Hazim, bagilah kepada aku nasihat. Maka Abu Hazim memberi nasihat yang sangat dahsyat kepada Khalifah. Nasihat yang begitu kau-kau lah, tak ada ampun-ampun. Setelah diberikan nasihat, maka Khalifah menyuruh supaya Abu Hazim berdoa untuk Khalifah. Maka Abu Hazim mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, sekiranya hamba engkau ini Sulaiman bin Abdul Malik adalah hamba yang beriman, yang engkau redha, maka berilah kebaikan kepada dia, berilah rahmat kepada dia. Sekiranya dia adalah musuh engkau, berilah hidayah kepada dia, atau engkau berilah hukuman dan azab kepada dia. Maka menteri-menteri yang ni semua pakat marah habis. Marahlah, doa macam tu kat Khalifah. Ya. Lepas kata, celaka engkau wahai Abu Hazim, engkau ingat Khalifah ni musuh Allah? Sampai hati kau kata Khalifah ni mungkin musuh Allah? Maka jawab Abu Hazim, kamulah yang lebih celaka kerana mengampu Khalifah. Kerana mengampu Khalifah dengan hanya menyebut perkataan-perkataan yang disukai oleh pemerintah, sedangkan Nabi SAW melarang perbuatan demikian. Sesungguhnya para ulama diwajibkan untuk berkata benar, dan aku tidak mengetahui apakah Sulaiman ini kekasih Allah atau musuh Allah. Maka aku berdoa daripada dua-dua belah pihak. Lebih baik aku menjaga Allah daripada aku menjaga hati Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ini perangai ulama Abu Hazim Salamah bin Dinar tabi'in yang mengaji dengan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah ulama yang kita perlukan dalam masyarakat kita, yang berani. Oh, bukan bila ada raja-raja, ada pembesar, ada datuk-datuk angkat tangan, ya Allah, panjangkanlah sultan kami yang adil, yang diberkati, yang bla bla. Memanglah sultan kita bagus, tapi bukanlah, tak perlulah botek. Cerita hak betul-betul lah. Sultan kita memang masya-Allah bagus. Saya baca dalam newspaper, antara kebaikan yang dimiliki oleh DYM sultan kita adalah dia suka membaca buku. Raja Nasir, dia suka membaca buku. Ini satu contoh yang sangat baik untuk kita ikut. Memang dia baik, tapi tak perlulah mengampu. Oh, kena mengampu ni, ya Allah, bagilah dia ni menjadi cahaya di antara cahaya engkau. Itu dah melampau. Sebuah hak perlu. Jadi Abu Hazim hanya mendoakan Khalifah apa yang perlu. Dia kata kalau Khalifah ni kekasih Allah,
tabi'in yang berani. Ini dia Salamah bin Dinar. Dan dia mengaji dengan Sahal bin Sa'ad, mengambil hadis daripada Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid bin Sa'labah Al-Qarisah bin Amir bin Qadraj Al-Ansari. Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat daripada golongan Ansar. Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad, kalau menurut Imam Al-Mizi, Hafiz Al-Mizi, beliau meninggal pada tahun 83 Hijrah. Meninggal pada tahun 83 Hijrah. Dan kata ulama hadis, Sahal bin Sa'ad, dia hidup usia dia sampai 100 tahun. Kerana dia termasuk di antara sahabat Nabi yang didoakan dengan keberkatan umur dan murah rezeki. Sahabat-sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, sebagian mereka hidup dia panjang. Seperti Anas bin Malik, hidup dia sampai 110 tahun. Banyak umur dia. Anak dia 40 orang. 40 orang. Tentu anak berapa orang? 4 orang. Dia 40 orang. 40 orang. Bini dia, isteri dia 12 orang. Ya, maknanya mati cerai lah. 12 orang. Ini sahabat Nabi Anas bin Malik dan sebagainya. Jadi Sahal bin Sa'ad ini, dia adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Madinah. Sahabat Nabi yang terakhir yang meninggal di Madinah. Usia dia pun dah hampir 100 tahun. Isteri dia adalah Aisyah bin Kuzaimah. Aisyah binti Kuzaimah radhiyallahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagian ulama kata dia meninggal pada tahun 83 Hijrah, seperti Al-Hafiz Mizi, dan ada riwayat menyebut dia meninggal pada tahun 88 Hijrah. Wallahu ta'ala. Berbalik kepada hadis yang dibacakan oleh Sa'ad tadi, bahawa Nabi SAW sebut di antara baginda dengan hari kiamat jaraknya sangat dekat. Sangat dekat. Di dalam hadis Nabi SAW disebut bahawa yang pertama-tama akan muncul adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Di antara tanda-tanda kiamat yang besar, antara yang first akan muncul adalah Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi apabila ketika manusia dalam keadaan sangat teruk. Orang yang beriman ditindas dengan sangat-sangat penindasan, sangat teruk. Dan berlakunya al-harjun. Wa ma harjun? Apa dia harjun? Harjun itu pembunuhan. Akan banyak pembunuhan berlaku pada zaman kemunculan Imam Mahdi. Dan akan ada dua pasukan tentera Islam yang berkumpul. Satu di Syam, di Syria. Nabi sebut dalam hadis, mujahidin akan berkumpul di Syria. Wa ma haulahu, dan sekeliling Syria, di Syam. Dan yang kedua akan berkumpul di Madinah. Satu pasukan lagi kumpul di Madinah Al-Munawwarah. Maknanya ketika itu dua pasukan Islam, satu di Syam, satu di Madinah. Makna kata kalau munculnya pasukan di Syam, berhati-hatilah. Itu yang kita takut sekarang ni. Itu yang saya nak baca hadis ni, kita takut. Tak, saya bukan nak promote mana-mana kumpulan. Saya orang kata saya AS lah, saya bukan AS. Saya tak sokong AS. Sebab banyak sangat cerita mengarut pasal AS, tapi kita pun tak tahu mana betul mana salah. Saya just nak cerita apa dalam hadis. Apa yang di dalam hadis. Dalam hadis sebut akhir zaman sebelum kemunculan Imam Mahdi akan dua pasukan akan berkumpul, satu di Madinah, satu di Syam. Ketika itu pasukan-pasukan musuh, Nabi kata pasukan-pasukan tentera salibiyah, tentera kafir. Nabi sebut mereka itu bangsa Rom, maknanya berkulit putih. Tentera-tentera berkulit putih, orang putih lah. Tentera-tentera berkulit putih, orang Eropah, bangsa Rom. Nabi SAW dalam bahasa hadis, bila Nabi bahasakan orang Eropah, Nabi tak sebut Eropah, Nabi sebut bangsa Rom. Mana bangsa Rom tu orang putih lah. Nabi kata mereka akan berkumpul hendak memerangi Syam, hendak memerangi Syria. Maka ketika itu mereka akan dihalang oleh pasukan daripada Madinah. Pasukan daripada Madinah. Maka ketika zaman itulah, masa itulah akan munculnya Imam Mahdi, yang namanya seperti nama Nabi, bapa dia seperti bapa Nabi SAW. Dan beliau adalah daripada keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ini Imam Mahdi. Jadi ulama-ulama berbeza pendapat tentang masalah akidah kepada Imam Mahdi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetapi majoriti ahli sunnah berpendapat Imam Mahdi adalah sahih. Walaupun banyak hadis-hadis yang lemah tentang Imam Mahdi, tetapi secara umumnya riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi adalah riwayat yang masyhur dan sebahagiannya mencapai darjat mutawatir. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selepas munculnya Imam Mahdi, barulah muncul Dajjal laknatullah alaih. Baru muncul Dajjal. Selepas muncul Dajjal, barulah munculnya Nabi Isa AS yang akan salat di belakang Imam Mahdi. Dan selepas munculnya Nabi Isa, barulah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu susunannya.
Ini susunan peristiwa-peristiwa besar yang akan menimpa kita semua. Pertama muncul Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, ketiga munculnya Nabi Isa, dan yang keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Selepas itu umat Islam akan diambil nyawa oleh Allah SWT dari timur ke barat. Tidak ada yang tinggal di atas muka bumi ini kecuali orang yang kufur dan yang kafir, yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada mereka lah akan ditimpakan hari kiamat. Jadi bersiap sedialah kita semua muslimin dan muslimat untuk menghadapi fitnah pada akhir zaman ini. Hati-hatilah kita nak berdepan fitnah pada akhir zaman. Siap, bersiap sedia. Jadi ada 4 perkara yang perlu kita lakukan dalam nak menghadapi fitnah akhir zaman. 4 benda yang saya pesan kepada diri saya, anak-anak saya, keluarga saya, dan saya berpesan kepada diri tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan. 4 benda. Pertama, tentang kemunculan Imam Mahdi dan zaman-zaman sebelum munculnya Imam Mahdi, iaitu zaman fitnah. Nabi sebut, Nabi kata sebelum munculnya Imam Mahdi ni, manusia akan berdepan dengan keadaan fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah akan sangat dahsyat. Sangat dahsyat, tuan. Sehingga kan ketika itu seorang muslim akan menjadi kafir. Seorang muslim akan menjadi kafir pada waktu siang dan beriman pada waktu malam, dan seorang mukmin akan menjadi kafir pada waktu malam dan beriman pada waktu siang. Dia terbalik. Dalam sebuah hadis, Nabi berpesan kepada para sahabat, Nabi kata pada hari tersebut, pada hari fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari menuju ke tempat-tempat fitnah. Apa maksud dia? Maksud dia, dekat-dekat akhir zaman akan berlaku perpecahan, firqah. Manusia akan terbahagi kepada pelbagai kumpulan, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, pasukan A, pasukan B, macam main bola. Kan main bola kan ada liga kan, ada liga pertama A, B, pasukan A, pasukan B lawan. Dah menang lawan kumpulan A, kumpulan B. Maknanya di akhir zaman manusia akan berpecah, baik yang Islam, baik yang kafir akan berpecah. Maka ketika itu dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman menjauhi semua perpecahan ini. Jauh mereka semua. Berhati-hati. Kecuali orang yang meyakini dia benar berjuang di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil-dalil yang jelas. So kalau tuan-tuan tak tahu mana satu kumpulan betul, kumpulan ni pun ada ustaz, kumpulan tu pun ada ustaz. Ustaz ni kata A, ustaz ni kata B. Dua-dua nampak macam bagus. Dua-dua bagus, dua-dua macam betul. So nak sokong mana satu? Jangan sokong. Nak sokong mana satu? Balik rumah tidur. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidur waktu tu lagi bagus daripada keluar rumah. Janganlah tidur banyak masa, pergi masjid solat, itu balik tidurlah. Mana waktu tu tidur lebih baik daripada mencampuri fitnah. Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut dalam kitab Al-Hilyah oleh Imam Abu Nu'aim bahawa ketika mana berlakunya persisihan para sahabat di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang mana para sahabat tak tahu siapa betul siapa salah, maka orang mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Sa'ad, bukankah engkau salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga, dan engkau adalah salah seorang di antara ahli syura Nabi SAW dan ahli syura Sayyidina Umar. Kenapa engkau tidak turut serta dalam pertempuran di antara Ali dan Muawiyah?" Apa jawapan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi yang disebut sebagai orang yang paling dipercayai di kalangan umat ni. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "La uqatil hatta ta'tuni bi sayfin lahu aynain." Aku takkan membunuh siapa-siapa, takkan turut dalam mana-mana peperangan kecuali kamu bawa kepada aku satu pedang. Satu pedang yang ada 2 mata. Wa lisanan wa syafatain, yang ada lidah dan ada syafatain, boleh bercakap, boleh bertutur. Wahai Sa'ad, kenapa kau tak join sekali? Mai join. Ni orang tengah bergaduh, jom kita join. Sa'ad kata jangan. Bawa dekat aku pedang yang ada mata, yang ada lidah dan ada lisan, boleh bercakap. Yang boleh bercakap. Wasyafatan, yang ada 2 mata, boleh melihat. Ya'rifu mu'min
minal kafir, yang boleh mengenal mana satu mukmin, mana satu kafir, barulah aku akan berjihad. Faqad jahadtu, kerana aku pernah berjihad dengan Nabi SAW. Wa ana a'rifu jihad, dan aku mengenal jihad, dan ini bukanlah jihad, ini persisihan. Kata Sa'ad bin Waqqas, kata tabi'in yang meriwayatkan kisah ni, Sa'ad bin Waqqas bila berlakunya persisihan antara Ali dan Muawiyah, dia masuk dalam rumah dia, dikunci pintu, dia tak keluar dari rumah dia sampailah dia wafat, sampai dia mati. Dia sembunyi dalam rumah dia, tak nak terlibat, kerana berpegang kepada hadis Nabi SAW menjauhi perpecahan. So sekarang ni mana dia kata, bila mana ada orang duk bergaduh sesama Muslim, ya kalau kita tahu dia benar, tak apalah. Ini sasahlah menyokong Islam, yang ni sasahlah tak nak sokong Islam. Itu jelas. Itu kalau tak tahu lagi memang mata sepek. Ya, itu memang mata sepek, tak ada nak beza. Dan ini sasah. Dua-dua agama, dua-dua berjihad macam yang berlaku di Syria. Satu kumpulan mujahidin, satu lagi IS. IS pun mengaku jihad, yang kawan ni pun mengaku jihad. Dua-dua duk perang satu sama lain, dua-dua pakai serban, dua-dua duk bertakbir, dua-dua duk bersyahadah, dua-dua duk berjihad. Dua-dua mengaku lawan mereka. Macam mana kita nak sokong? Kita pening, kita pegang dengan hadis ni, kita tak tahu, kita berdiam diri, kita elak kedua-duanya. Itu yang saya rasa yang terbaik. Selagi belum jelas siapa yang benar kepada kita, maka Sa'ad bin Abi Waqqas, disebabkan dia tak nak beza siapa benar siapa salah, dia masuk dalam rumah dia, dia kunci pintu, dia duduk dalam rumah dia sampai dia wafat. Itu riwayat Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, maka sebab itu kita kena berhati-hati pada akhir zaman. Jangan senang-senang dengar cerita orang, jangan mudah mendengar cerita orang. Kata Imam Malik bin Anas, seseorang boleh menceritakan kepada kamu satu perkara yang mana kamu benarkan, dan kerana kamu benarkan, orang tersebut akan menyampaikan cerita itu kepada orang lain dan menyandarkan kepada kamu. Orang yang cerita kat saya, Ustaz nak beritahu ni, Tok Imam tu dia minum arak. Tu dah. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Contoh ni contoh. Tok Imam tu minum arak. Oh betul ke? Betul Ustaz, kami nampak. Oh ya ke? Saya tak tahu pun, saya lihat dia baik. Oh kalau betul, betul je lah. Bila kita membenarkan dia, nanti dia pergi cerita ke orang lain. Tahu tak? Ustaz Imran bagi tahu Tok Imam tu minum arak. Dia menyandarkan atas nama kita. Sebab kita mengiyakan cerita. Ini para salah ada pesan ni benar ni. Dia kata jangan mudah-mudah mendengar cerita dan mengiyakannya. Bahkan berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Ketika beliau menjadi khalifah, seorang budak perempuan mengadu kepada Umar bahawa isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai, Safiyah binti Huyai Al-Aqta, daripada bangsa Yahudi, isteri Nabi yang berbangsa Yahudi. Nampak tak tuan-tuan? Nabi pun kahwin dengan Yahudi. Kita benci Yahudi bukan sebab dia Yahudi, sebab dia menentang Islam, sebab dia menzalimi umat Islam di Palestin, sebab dia zalim, bukan sebab dia Yahudi. Nabi kata, Sayyidina Umar didatangi oleh seorang budak perempuan hamba kepada Safiyah, mengadu kat Umar, kata Safiyah ni isteri Nabi ni mencintai hari Sabtu daripada hari Jumaat. Bukankah hari Sabtu adalah hari kebesaran Yahudi? Hari Jumaat adalah hari kebesaran Islam. Jadi budak perempuan ni memburuk-burukkan Safiyah kepada Umar dengan mengatakan bahawa wahai Sayyidina Umar, Safiyah isteri Nabi. Waktu tu Nabi dah meninggal, Umar menjadi khalifah, Abu Bakar pun dah wafat. Budak ni kata Safiyah suka kepada hari Sabtu, dia cukup menyayangi hari Sabtu melebihi hari Jumaat. Dan Safiyah cukup suka mendatangi orang-orang Yahudi, menziarahi orang-orang Yahudi. Maka Umar tidak mempercayai budak ni. Sebaliknya dia panggil Safiyah. Dalam riwayat dia yang mendatangi Safiyah dan meminta penjelasan daripada Safiyah. Maka kata Safiyah, demi Allah, sesungguhnya tidak ada hari yang lebih aku benci sejak aku menjadi Muslim melebihi hari Sabtu. Kita suka hari Sabtu, buat cuti. Terbalik kita. Kata Safiyah, tidak ada hari yang lebih aku benci melainkan hari Sabtu selepas aku memeluk Islam. Dan tidak ada hari yang lebih aku cintai melainkan hari Jumaat sejak aku menjadi Muslim. Maknanya dakwaan budak tu salah. Dan yang kedua, kata Safiyah, aku masih menjalinkan hubungan silaturahim dengan keluarga aku yang berbangsa Yahudi. Walaupun mereka tidak memeluk Islam, aku menziarahi mereka demi kerana menjaga hubungan kerabat, hubungan darah. Berbuat baik kepada keluarga, bukan bermakna aku mencintai mereka.
Maka setelah mendengar kata-kata tersebut, maka budak perempuan ini dibawa kepada Safiyah, dan Safiyah tanya, wahai hamba, wahai ammah, kenapa engkau membuat fitnah ke atas diri aku? Maka jawab budak perempuan ini, kerana aku dihasut oleh syaitan untuk membenci kau. Maka kata Safiyah, mulai daripada hari ini aku membebaskan kau dan aku maafkan kau. Aku bebaskan. Dimerdekakan budak hamba tersebut menjadi merdeka. Ni akhlak isteri Nabi SAW. Tapi nak tunjuk kata bahawa para sahabat Nabi ni pun bukan senang mendengar cakap-cakap orang. Mereka cukup berhati-hati, tabayyun. Maka penting bagi kita pada akhir zaman fitnah ni duk dengar cakap-cakap orang, kita kena berhati-hati. Jangan senang-senang nak percaya apa orang kata. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pun masa dah lewat. Jadi sebelum kita azan Isyak, saya mengharapkan kalau boleh kita azan. Kalau boleh kita masih azan walaupun lewat, tidak ada masalah. Sebagian ulama dia mengatakan bahawa walaupun kita solat lewat, kita tak perlu qamah, kita boleh azan, masih boleh azan sebab kita masjid. Boleh azan, jangan tinggalkan azan kalau boleh. Maknanya walaupun kita solat Isyak lewat, kita still azan dan kita iqamah dan kita solat. Tak perlu kita tak azan. Sebab azan termasuk sunnah yang besar yang Nabi SAW pesan untuk jangan tinggalkan azan. Sebab kebiasaan orang memang ulama berbeza pendapat. Saya tidak kata mana satu lebih tepat. Ini terpulang kepada jemaah. Tetapi jangan tinggalkan azan. Itu pendapat saya. Tapi kalau jemaah nak azan, nak iqamah saja pun tidak ada masalah. Ada qaul ulama memang dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau azan ni sunat saja, maknanya kalau dah sudah lewat waktunya kita iqamah dan baru solat. Tapi pendapat yang lebih rajih adalah kita mendirikan azan sebelum solat dan kita menunaikan iqamah dan kemudian kita solat berjemaah. Itu lebih tepatlah, lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebelum kita bersurat, syukurlah saya untuk memperingatkan diri saya dan tuan daripada pesanan para ulama salaf bahawa sesungguhnya tiga perkara yang akan membinasakan kita, iaitu yang pertama, ta'alifu qalbun bi ghairillah. Tiga perkara yang akan merosakkan kita atau membinasakan kita, itu yang pertama, apabila kita bergantung kepada selain Allah, meletakkan pergantungan kepada selain Allah. Mana-mana orang yang meletakkan pergantungan kepada selain Allah, maknanya percaya kat ustaz, percaya kat imam, percaya kat guru, percaya kat orang, kat manusia, bukan kepada Allah. Percaya dekat raja, percaya kat menteri, percaya kat Perdana Menteri, itu yang percaya kat tabung haji, percaya kat pengurusi tabung haji. Letak pergantungan kepada manusia memang nak tipu lah, memang akan binasa. Letak pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang kedua, menolak atau menyalahi syahwat dan kemarahan. Jangan sekali-kali kita ikut syahwat dan kemarahan. Kerana ramai orang binasa sebab marah. Bahkan ada hadis, ramai orang menyesal kerana menuruti kemarahan. Kadang-kadang disebabkan marah orang membunuh, dan bila membunuh dia menyesal. Ada orang yang membunuh bapa dia sendiri di Yaman, masa saya mengaji tu. Ada satu tanah, berebut tanah. Bukan orang Arab, orang Melayu pun berebut tanah pusaka. Bapa ni dia bagi tanah besar ke anak dia, tanah berapa ekar, banyaklah dia bagi ke anak dia. Dengan harapan anak dia dapat tanah ni buat tanaman dan sebagainya. Anak dia bagi duit ke dia. Tapi apa yang terjadi ialah anak dia bila dapat tanah, anak dia buat ladang besar. Ladang qad macam sirih ni. Orang Arab dia macam punya satu daun. Di Yaman dia guna satu daun dia panggil daun qad. Daun qad ni dia macam dadah lah. Dia macam daun ketuk. Macam daun ketuk lah. Daun ketuk. Dia boleh mengkhayalkan kita, dia khayal. Jadi dia hancurkan daun tu, dia kunyah, dia bubuh dekat dia punya bibir pipi dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam internet, orang Yaman tu dia duduk baring-baring lepak tu, mulut dia kembung, maknanya dia makan daun tu lah. Daun qad tu dia makan berjam-jam. Dia duduk kemar tu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dia khayal. Semua orang makan. Daripada tua, muda, kanak-kanak, wanita, semua orang makan benda ni di Yaman. Memang menguntungkan tanaman. So budak ni, anak muda ni dia dapat tanah dari bapak dia buat ladang qad. Bapak dia marah lah. Dah lah marah sebab kita tanam qad. Yang kedua, bapak dia marah sebab tak pernah bagi duit kat bapak dia. Aku bagi harta kan kau buat bodoh. Bapak dia bagi harta, bapak dia tak dapat balasan. Jadi bapak dia nak lah anak dia bagi duit sikit.